nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ramai orang tanya saya, apa sebenarnya punca kemenangan PN PAS di Kemaman, dan adakah itu memang betul satu referendum rakyat? Saya ketawa dululah. Saya ketawa dulu. Bila kawan-kawan tanya itu, saya ketawa aja. Mana boleh itu menjadi satu referendum kah, satu indikator kah yang menyatakan bahawa itulah kehendak rakyat keseluruhan Malaysia? Mana boleh. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Itu Allahyarham Tan Sri P. Ramlee punya dialog. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Mana boleh macam begitu? Pertama sekali, kemenangan PN di sana itu memang sudah diramal kerana memang tempat itu adalah kubu kuat PAS. Tempat kubu kuat PAS. Kedua, yang bertanding itu Menteri Besar PAS. Jadi memang menanglah. Jadi nak kata itu adalah referendum rakyat, langsung tak masuk akal. Habis, kenapa dulu tak pula diberitahu referendum rakyat bila PH menang di Pelangai? Macam mana pula tiba-tiba yang ini jadi referendum rakyat? Cuba kalau dulu di Pelangai itu pun adalah referendum rakyat, bukankah itu juga kemenangan untuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional? Jadi punca kemenangan PAS di sana, pertama, tempat itu adalah tempat PAS. Kedua, itu adalah Menteri Besar PAS yang menyokong. Ketiga, ramai orang tanya juga, habis kenapa bertambahnya itu menyokong kepada PAS? Kerana majoriti makin bertambah. Mudah saja yang itu, mudah saja. Sebab yang bertanding itu bukan Pakatan Harapan, yang bertanding itu Barisan Nasional. Jadi kemungkinan besar orang-orang Pakatan Harapan tidak turun habis pergi mengundi, mungkin begitulah. Dan ialah tidak dapat dinafikan, betul lah, mungkin ada kebenarannya bahawa orang masih belum boleh terima keadaan sekarang UMNO. Tapi untuk nyatakan itu adalah referendum rakyat, lemak, senang-senang saya cakap macam begitu. Lepas itu cubalah, kalaulah yang bertanding dulu itu bersatu lawan PKR contoh macam begitu, baru kita boleh tengoklah betul-betul referendum rakyat ke tidak. Sebab yang selalu ambil kredit ini adalah bersatu. Walaupun Taqiyuddin Hasan tampil juga menyatakan perkara yang sama, berbanggalah dengan kemenangan dan sebagainya. Tapi untuk nyatakan itu adalah referendum rakyat, itu adalah keputusan rakyat satu Malaysia, seluruh Malaysia yang menyatakan bahawa mereka menolak kerjasama di antara PH dan BN, itu langsung tidak adil dan tidak masuk akal untuk dijadikan sebagai indikator untuk referendum rakyat. Mana boleh. Kalaulah dibagi tahu itu referendum rakyat, cubalah sila komen kenapa dulu di Pelangai waktu PAS kalah, waktu PN kalah, tidak pula kena cakap itu referendum rakyat. Jadi kalau betul lah referendum, mana kata sekarang kosong-kosong lah, kosong-kosong atau satu sama. Jadi belum tahu lagi referendum rakyat ke tidak. Sebab
ramai juga orang di Malaysia ini yang tidak menyokong bahawa itu adalah referendum rakyat. Mungkin kepimpinan PAS dan Perikatan Nasional bolehlah syok sendiri, kata itu referendum rakyat. Tapi penentunya ialah pada pilihan raya umum akan datang. Itu penentu dia. Pilihan raya umum PRU ke-16 itulah penentu dia, sama ada itu adalah referendum rakyat atau tidak. Jadi kalau PRU 16 nanti memang terbukti bahawa PAS menang besar lagi, itu bolehlah kita kata itulah referendum rakyat. Tapi kalau untuk pilihan raya kecil untuk parlimen Kemaman ini nak dijadikan indikator untuk disebut sebagai referendum rakyat ataupun suara rakyat seluruh Malaysia, tak masuk akal langsung, dan itu adalah fikiran orang-orang yang pendek akal. Saya tidak setujulah. Saya tidak setuju dijadikan sebagai referendum. Tapi kalau nak tunjukkan bahawa PAS itu makin kuat, ya itu memang agak betul untuk di Terengganu sahaja. Di tempat lain belum tahu. Di tempat lain belum tahu. Di negeri lain belum tahu. Mungkin di Terengganu, di Kelantan, ya mungkin. Jadi apa-apapun, kita jangan buat keputusan awal. Kita tunggu referendum rakyat pada PRU 16 baru ngam. Referendum yang rakyat PRU 16 barulah kita boleh sebut sebagai referendum rakyat. Saya fikir bukan mudah juga untuk PAS menang besar. Begitu juga dengan Pakatan Harapan lah, pun bukan mudah juga untuk menang besar. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, ramai orang menjangkakan bahawa Hadi Awang bakal akan mengumumkan perkara yang penting dalam masa terdekat. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah pengumuman yang bakal dia akan umumkan pada masa yang terdekat? Kita tahu Samsuri sekarang ini sudah diwar-warkan, sudah menjadi viral bahawa beliau adalah masa depan baru untuk PAS, dan beliau juga dikatakan adalah Perdana Menteri untuk PAS sekiranya PAS berjaya mengambil alih kepimpinan di Putrajaya. Jadi senang cerita ialah kita dapat buat kesimpulan pendek, rasanya mungkin perkara ini terjadi, yaitu Hadi Awang mungkin bakal akan mengumumkan bahawa dia akan bersara dari politik dan menyerahkan kepimpinan beliau sebagai Presiden PAS, bos PAS yang sudah lama menjadi bos PAS, kepada Samsuri, Menteri Besar Terengganu ini. Tidak mustahil ini berlaku, kerana agak pelik juga kalau terjadi seperti UMNO, di mana Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri tapi presidennya Zahid Hamidi. Sebab itu akan menjadikan banyak konflik dalaman, terutama mungkin berulang lagi desakan-desakan untuk membubarkan parlimen dan sebagainya, yang seperti terjadi dulu itu. Orang selalu cakap bahawa itulah penyebab dibubar kerana ada desakan-desakan daripada bos-bos UMNO. Walaupun tidak ada bukti yang terlalu kukuh, itu disebabkan daripada desakan-desakan itu.
Okey, jadi berbalik semula kepada Hadi Awang dan juga Samsuri. Saya cukup setuju sebenarnya kalau Hadi Awang step down, bersara dari politik dan menyerahkan kepimpinan PAS kepada Samsuri yang lebih muda. Fikirannya saya fikir jauh lebih tenang dan pemikirannya lebih terbuka, lebih luas dan lebih mudah untuk dibawa berbincang oleh kerajaan, oleh pembangkang atau oleh siapa saja. Lebih mudah untuk dibawa berbincang. Lagi pula sekarang ini Ahmad Samsuri belum ada lagi sebarang keadaan ataupun sebarang masalah yang berkaitan dengan terlalu ketahuan atau terlalu ketara ekstrimnya politik. Jadi saya fikir Hadi Awang baguslah kalau dia betul-betul mengumumkan nanti bahawa dia nak bersara dan dia serahkan kepimpinan kepada Samsuri. Ini akan membuatkan politik negara akan reshape. Saya fikir akan ada banyak perubahan ketara dari segi kepimpinan, dari segi cara pandang pembangkang, cara berbincang pembangkang. Malah kalau betul PAS Samsuri jadi Perdana Menteri, saya fikir akan jauh lebih berbeza daripada cara pentadbiran Hadi Awang. Jadi tidaklah sesuai kalau Hadi Awang masih bos PAS tetapi Perdana Menterinya pula bukan bos. Sebab itu akan banyak konflik dalaman terjadi. Jadi kalau memang betul seperti yang diwar-warkan, seperti yang diteka-teka, seperti yang dijangka oleh ramai pemerhati politik, iaitu Hadi Awang patutlah untuk melepaskan jawatannya dan membiarkan ada tampuk kepimpinan baru, terutamanya kalau mereka memang mahu supaya Samsuri jadi Perdana Menteri. Saya fikir supaya tidak ada konflik dalaman, tidak ada kelainan pendapat, tidak ada perselisihan pendapat, lebih baik Hadi Awang letak jawatan. Begitu juga dengan yang lain-lain tu. Yang lain-lain kepimpinan lebih baik tukarlah dengan yang sesuai, yang ngam, yang ada chemistry dengan Menteri Besar Terengganu ini yang baru menang. Okey. So rasanya boleh diagak apa akan terjadi di dalam PAS. Boleh diagak bahawa kemungkinan dan hanya spekulasi saja, kemungkinan adanya perubahan kepimpinan, dan kita menyambut baik sekiranya memang ada perubahan dalam kepimpinan. Dan kita berharap sekiranya Samsuri benar-benar menjadi calon Perdana Menteri, kita mohon supaya beliau dapat mengubah sentimen, paradigma dan stigma masyarakat kepada PAS supaya PAS lebih mudah untuk diterima, tidak dilabel sebagai parti ekstrim dan macam-macam lagi lah label-label yang diberikan kepada mereka yang dilihat oleh ramai pihak lah. Jadi harap-harap kalau memang betul Hadi Awang akan meletak jawatan, Samsuri dapat membuat satu pembaharuan, reshape semula PAS, reshape semula Perikatan Nasional. Tahniah diucapkan kepada Samsuri yang telah menang di PRK Kemaman. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Baru tadi ada lagi ugutan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya rumah dia
bakal tunggu je kena bom. Ini kawan saya kata, apalagi kawan saya pun naik darah. Nah, meradang juga dia. Dia kata begini, orang-orang yang macam ini baguslah dibuang negara kah? Pihak polis bolehlah ini cadangan dari itu kawan, tapi agak tidak masuk akal, tapi mungkin boleh dibuat. Kalau keterlaluan sudah patut dibuat, saya pun tidak pastilah. Sila berikan komen kamu. Ada kawan cakap, bagus dia itu kasih siar dia punya muka, kasih bagi tahu seluruh Malaysia, ini orang ini orang yang mengugut Perdana Menteri. Lepas itu kawan cakap, kalau di Korea Utara tahu, nasib baik kita bukan Korea Utara. Syukurlah kita di negara Malaysia yang masih ada hak asasi manusia. Kalau di Korea Utara orang macam tu, apa yang dia dijadi? Mungkin dia akan diseret di belakang lori di jalan raya tahu, diseret, diikat, diseret, dibiarkan sampai mati. Nasib baik kita bukan di Korea Utara. Syukurlah kita bukan di Korea Utara. Apapun, saya harap supaya pihak polis dapat mengambil tindakan sewajarnya, untuk orang ini menurut perlembagaan lunas-lunas undang-undang kita, menurut semua undang-undang sedia ada. Ialah kita kena jaga hak mereka juga sebagai manusia, rakyat di Malaysia. Mereka belum bersalah selagi belum dibuktikan bersalah. Tapi perbuatan-perbuatan sebegini harus dihentikan. Harus dihentikan segera. Ada juga kawan-kawan cakap buang negara sajalah. Seperti yang awal cakap tadi, bukan senang-senang buang negara. Bukan senang-senang buang negara. Tapi mungkin cukuplah untuk kasih dulu pengajaran, denda, kasih masuk penjara kah, kasih masuk jail kah. Lepas tu kalau dia penjawat awam, bagi dia pengajaran sikit, boleh kasih gugurlah dia daripada kerja kah, biar dia tahu. Sebab mengugut ini jenayah. Jadi kalau kena penjara, kena denda, gelap masa depan, baru mau menyesal pun tiada guna sudah. Selepas ini muncul lagi pula. Kata Anwar zalim lah, kata Anwar itulah, inilah. Saya bukan penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan. Saya tak pernah undi Anwar Ibrahim. Saya beritahu terus terang, saya tidak pernah undi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada PRU kah, PRN kah, PRK kan, tidak pernah. Saya tidak pernah undi dia. Kenapa saya tidak pernah undi dia? Sebab dia tidak pernah bertanding di tempat kami. Jadi saya tidak pernah undi dia. Tapi saya tetap tidak suka, saya tetap tidak sokong, dan saya tetap mengecam kepada tindakan-tindakan pelaku-pelaku begini nih. Okey? Tinggalkan komen anda. Harap-harap lepas ini jangan lagi ada orang-orang yang tidak cukup otak, ataupun yang masuk angin di otak kah, atau penuh ayak ke dalam otak kah. Itu yang masalah. Okey, kita biarkan polis Diraja Malaysia untuk melaksanakan tugas mereka. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema GTA channel ini. Pagi-pagi ini saya terkejut bila dapat berita daripada Harapan Daily menyatakan ada seorang lelaki yang saya fikir otak dia masuk angin ataupun masuk air, ataupun dia ini memang tak ada otak, atau apa istilah dia, otak udang kah, atau otak di lutut kah, saya pun tidak tahulah. Tapi menurut tangkap layar yang diterima, yang baru saya nampak di Harapan Daily ini, ada seorang lelaki ni, dia telah mengeluarkan kata-kata ugutan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata
semua rakyat Malaysia dah benci dengan Anwar, nak tunggu kena bom lah dia punya rumah. Aduh, otak letak di mana ni? Letak di lutut kah atau letak di mana? Pertama sekali, ayat dia pun sudah salah. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Anwar Ibrahim. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Hadi Awang. Bukan semua rakyat di Malaysia benci dengan Muhyiddin. Bukan semua rakyat di Malaysia benci Mahathir. Bukan semua rakyat Malaysia benci Zahid Hamidi. Bukan semua, bukan semua. Ada juga rakyat Malaysia yang masih lagi menghargai mereka. Dan kerana bukan semua, bukan majoriti bukan majoriti. Buktinya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dapat majoriti jadi Perdana Menteri. Alamak, itu pun tidak dapat fikirkah? Otak simpan di mana saya pun tidak tahulah. Seterusnya, paci-paci, maci-maci, nenek-nenek, atuk-atuk, datuk-datuk di rumah, di kampung, dimanapun anda berada, sebelum buat apa-apa pikir dulu. Sekarang lelaki ni pasti sudah dalam masalah besar. Tak lama lagi, confirm, saya boleh confirm, tak lama lagi kalau ada laporan polis dibuat, tak lama lagi dia akan kena angkut lah. Sudah kena angkut lepas ini, baru tahu dunia ini besar ke kecil. Okey, walaupun begitu, lelaki itu berkata, dia punya akaun kena godam. Akaun dia kena godam. Tapi nanti polis tahulah sesat. Akaun kena godam atau otak yang kena godam. Yang saya tidak faham, kenapa orang benci sangat? Kenapa orang benci sangat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Lepas itu dalam kata-kata itu juga, dalam tulisan itu juga, bukan sahaja ada ugutan tentang bom rumah, tapi juga ada fitnah yang teruk di sana. Jadi ada dua kesalahan yang dibuat di situlah. Satu ugutan bom. Kedua fitnah. Fitnah itu dia tulis di sana, dia kata seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seolah-olah seorang penyokong kepada LGBT. Aduh. Dari mana kamu tahu benda ni? Dari mana kamu tahu benda ni? Siapa yang ajar kamu buat fitnah ni? Setahu saya fitnah itu salah, berdosa dan tak baik. Bukan saja boleh dihukum di penjara, tapi juga akan kena hukum di akhirat nanti kerana memfitnah. Kawan saya kata memfitnah itu dosa dia, hukum dia, dia punya akibat dia itu jauh lebih teruk daripada membunuh. Jadi janganlah teruk betul. Kamu sudah rosakkan diri kamu sendiri. Okey, jadi kepada pihak polis, sila ambil tindakan segera. Jangan lagi cuba untuk beri muka kepada orang-orang yang begini. Kepada pihak polis, jangan lagi beri belas kasihan yang terlalu-lalu lah. Ini sudah lebih-lebih ni. Orang kata lemak. Ini dah lemak ni. Ini sudah melebih-lebih. Kerana tidak ada, mungkin kerana belum ada tindakan yang sangat tegas diambil kepada mereka. Jadi ini menyebabkan ramai orang lagi muncul sana sini yang berani untuk mengugut Perdana Menteri kita. Yang diugut ini Perdana Menteri, bukannya budak sekolah kah, bukannya pacik tepi jalan kah. Even budak sekolah kah, pacik tepi jalan kah, kalau diugut, orang pengugut itu patut juga ditangkap. Ini kan pula Perdana Menteri. Ini kan pula Perdana Menteri. Macam mana Perdana Menteri boleh diugut dengan mudah? Jadi kita harap pihak polis cepat-cepat siasat perkara ini, tangkap cepat-cepat orang yang mengugut ini. Okey, so tahniah diucapkan kepada pihak polis in advance
kerana pasti akan menjalankan tugas dengan baik. Selamat berhujung minggu kepada semua rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.